Lari, lari, lari. Jom, 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 jom. Oh gila, jogging saja mana ni. Wow. Wow, terror. Oh, dia kena gigit lah. Kena gigit. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Okay, kumpul. Roket. Hang pandai kawat tak? Oh, masuk dia. Assalamualaikum dan selamat malam. So, pada malam ni seperti mana yang kita maklumkan, kita akan buat sesi night herping. Dalam bahasa yang mudah, masuk hutan, cari ular. Cara kita berjalan, 3, 3, 3, 3. Jarakkan sikit. Jangan duduk 3-3 tu, duduk rapat. Dan bila kita jumpa subjek, berkumpul. Lepas tu dekat situ tuan-tuan boleh tanya pelbagai apa jenis soalan yang ada. Pada malam ni kita punya guide kita RSMK Channel ataupun Khairil, Bapak. Okey, Sarjan Azhar. Okey, daripada Mahawansa 66. Malam ni kita target apa saja yang tuan-tuan nak tanya, jumpa je nak tanya. Maksudnya fauna. Haiwan. Jangan tanya ni rumput apa ni pokok apa pokok tak kenal. Kalau nak tanya mengenai serangga, nak tanya mengenai ular, insek, so boleh tanya. Mungkin ada taklimat sikit daripada bapak cara nak mencari haiwan. Okey. Bapak kalau kita masuk, kalau kita nak jumpa ular, kita kena teliti kita kena suluh betul-betul. Parah lebih kurang kepala kita hingga ke parah lutut. Amin. So laluan kita pergi nanti, kalau kita tak jumpa apa-apa lebih kurang 3 jam. So jalan tu agak panjang lah. Untuk target tak boleh nak cakap lah. Apa kita jumpa kita layan je. Okay, are you ready? Yes. Okay, jom. Loris. Tu. Oi, ni sini datang sini lu. Sini lu. Okey, slow tengok. Tu. Kongkang. Slow loris. So ni salah satu primate yang kita ada kat Malaysia. Kalau dah kata primate tu dalam keluarga monyet lah. So nama dia Nycticebus kungkang. Untuk nama orang putih dia Slow loris, dan nama Melayu dia kera hantu, kongkang, kera duku. So dekat Malaysia spesies ni unik lah. Ada yang gunakan dia sebagai untuk kenakan orang. So ramai orang guna dia untuk black magic lah. Tapi diorang akan bunuh dia dan gunakan tulang dia lah. So selain daripada tu, yang apa lagi menarik untuk spesies ni, untuk yang betina dia ada macam taring hujung siku dia kiri kanan. Dan benda tu ada bisa. So ni salah satu monyet Malaysia yang ada bisa. Oh, moment. Dia tengah menghasilkan telur. So ni salah satu spesies katak terbang paling besar yang kita ada kat Malaysia. Spesies ni pun boleh jumpa kat Brunei. So untuk cari spesies ni, keadaan dia kena ada pokok, melunjur, bawah mesti ada air. Tapi bukan sungai. Dia antara paya ataupun lopak air macam ni. Kalau kat sungai takkan jumpa dia. Sekarang ni proses mengawan, tapi kita nampak ada 2 jantan. Yang besar tu betina. Masa dia mengawan, betina akan hasilkan buih ni. Bila dah cukup matang, betina akan bertelur lah. Dalam buih ni dia ada telur. So bila dia dah bertelur dalam ni, bila anak tu daripada telur tu dah jadi berudu tu sendiri akan lompat dalam air. Dia tak macam katak lain yang bertelur dekat air kan. So nama dia Rhacophorus nigropalmatus ataupun Wallace flying frog. Dalam bahasa Melayu dia katak terbang Wallace. Unik katak ni, satu kaki dia macam kaki itik tau. Dan satu lagi unik dia pada bahagian mata dia. Lari. Jom. Apa dia, Pak? Oh, atas daun. Kecil ya. Oh, lompat tu. Dari. Pujuk. Mana ada selak? Bukan selak kan? Bukan. Dah busy. Ni kukuh. Dah busy. Boleh. Tak pun pergi je sana, bawa dia. Cerita kat sana, lepas tu sama cerita tu pula. Oh gila, jogging saja mana ni. Wow. Oh, sama. Ulah Jangan buat sekali takut. Ada gigit. So, malam ni kita jumpa 2 spesies ular. Ini nama dia black headed cat eye snake. So nama saintifik dia Boiga nigriceps. Okey, nama Melayu dia ular kucing.
kepala hitam. Ular ni dia nocturnal, aktif pada waktu malam, dan sumber makanan dia makan lebih kepada apa yang ada dekat atas pokok. Contohnya macam cicak, okey, macam burung dan juga telur burung. Jadi ular ni berbisa, potentially not dangerous. Bisa dia hanya untuk membunuh sumber makanan dia saja. Maksimum saiz 2 meter. So kaedah pembiakan adalah oviparus bertelur di luar. Boleh tengok daripada dekat, boleh nampak ada bintik-bintik halus. Bintik tu sangat-sangat halus. Kena tengok betul-betul. Bintik tu takkan ubah walaupun dia warna apa sekalipun. Bintik dia. Okey, sebab tu saya cakap bila kita nak identify ular, kita tak boleh tengok pada warna. Untuk kita nak identify ular, mesti kita tengok dua perkara. Satu fizikal, satu lagi corak. Yang paling utama 100% betul adalah daripada segi bentuk. So kita terus pada ular yang kedua. Ni adalah ular kucing juga, sama jenis. So nama dia Boiga dreyfusi ataupun white spotted cat snake, ataupun ular kucing bintik putih. Tapi dia unik sikit lah. Bila kita cakap bintik putih kan, sebenarnya putih tu besar dan dalam bintik putih tu dah ada line warna hitam. So ni adalah anak untuk spesies ni. Mungkin dalam 2 bulan. So ular ni adalah antara Boiga yang kat Malaysia ni yang kira antara yang terkecil lah. Kita ada lebih kurang 7 jenis Boiga. Macam saya kata tadi, dia adalah salah satu Boiga yang terkecil kat Malaysia. Dia boleh capai lebih kurang dalam 1 meter. Untuk max size dia lebih kurang size anak jari. Untuk makanan macam tadi boleh makan burung lah. Yang ni tak boleh lah sebab dia ular yang kecil. So makanan dia yang paling besar cicak lah. Cicak-cicak hutan. So jom, kita sambung lagi. Jumpa sini. Oh, striped bronze back. Dia lompat Bagi dia terjun tak apa. Jaga. Oh, terror. You are my friend. Oh, dia kena gigit lah. Kena gigit. Lepas lah. Dia ni memang kuat gigit ni. Tarik lagi. Oh, tarik, sentak. Sentak, tarik. Oh, baru lepas. Oh, faham pula. Ui, memang kuat. Okey, geng. Apa nama ular ni? Striped bronze back. Dalam bahasa Melayunya, kita panggil ular lidi jalur. Dalam banyak-banyak ular lidi yang ada di Malaysia ni, dalam Malaysia ada lebih kurang 6 hingga 7 spesies untuk ular lidi. Jadi yang paling besar yang ni lah. Maksimum saiz dia boleh capai sehingga 2 meter betul. So yang mana anda semua tengok ini adalah saiz yang anak lagi dah. Dan satu lagi, untuk ular lidi ni tak sama perangai dia dengan ular lidi lain dan dia lapis lain. Dia lebih kepada suka menggigit. Tapi sebenarnya gigitan dia pun tak ada apalah. Dia tidak berbisa, non-venomous, potentially not dangerous. Diet pemakanan dia katak, cicak dan apa-apa yang ada dekat atas pokok lah. Dia boleh makan ular lain. So untuk ular-ular lidi kecil lain tu dia boleh makan lah. Untuk ular ni kenapa kita tengok dia duduk dekat atas ni? Kenapa kita tengok dia duduk atas ni? Okey, dia bukan sedang memburu, dan ni dia sedang berehat ataupun dia sedang, dalam bahasa muda dia sedang tidur lah. Sebab untuk ular striped bronze back, dia adalah spesies yang aktif pada waktu siang. So alhamdulillah ini spesies ular yang ketiga yang kita jumpa pada malam ni. Dah boleh tengok masih lagi menggigit. Masih lagi menggigit. Tolong tutup lampu jap semua. Ada lampu semua? Wow. Ni bila suluh pakai UV Cuba alih UV jap, Pak. Alih jap. Okey, itu biasa. Okey, Pak. Suluh UV. Tengok. Dia nak baca lubang. Dia tahu. Itu lubang dia. Amat pancing kali. Oh, terror lah. Muka jangan riak sangat. Sebab dia ada colour putih. Kalau suluh colour putih memang akan menyala. So ni salah satu scorpion yang kita ada kat Malaysia. Brunei pun ada. Cuma Brunei lain spesies. So yang ni Heterometrus spinifer. Kalau dekat Brunei, Heterometrus longimanus. Brunei tu termasuklah Borneo semua. Dan cara untuk beza, kalau yang longimanus dia punya sepit ni lebih panjang. Kalau yang ni dia lebih bulat. Bahasa Melayu
Rasa semua tahu, cuma kita ada bezakan dia lah. So ni kalajengking hutan. Kalau kita nak tahu sama ada kalajengking tu berbisa kan tak, jawapan dia semua kalajengking berbisa. Ada yang mampu membunuh dan ada yang tidak. So yang ni bisa dia tak mampu membunuh. Even budak pun kalau kena paling kuat lah demam. Takkan matilah. Tak ada kes lagi untuk kematian bagi spesies ni. So macam mana kita nak kenal kalajengking tu bahaya pada manusia dengan tak? Kita tengok dia punya sepit. Untuk kalajengking yang bisa dia kuat lah, yang mampu mencederakan kita dengan teruk ataupun mampu membunuh, sepit dia lebih kecil, tirus. Kalau yang ni kita tengok dia bulky kan, dia besar. So macam ketam. So tu salah satu basic lah, bukan semua, basic untuk kenal scorpion tu bahaya dengan tak. Lagi satu, ekor dia. Tapi ni sebab dia besar. Kalau dia kecil tapi ekor dia besar dan bahagian hujung ni gelap, tu salah satu kalajengking yang berbisa dan bahaya. Ni orang makan ni selalu ni. Ya, ada setengah orang makan macam orang asal pun diorang jadikan makanan lah. Makanan untuk scorpion ni semua benda hidup. Even ular pun dia makan. Tapi dia tak akan makan hidup-hidup lah. Dia akan, kalau dia jumpa bangkai dia akan makan. Tapi kalau macam dia cari sendiri, mesti serangga lah. Belalang, ketidit, pelesit, kesing, kumbang. Even anak-anak dia pun kalau lambat turun daripada badan dia, dia akan makan. So kalajengking ni dia akan jaga anak dia tau. Bila dia beranak, dia bukan telur, dia beranak, anak dia akan panjat. Allahu Akbar. So anak dia akan berkumpul atas badan warna putih. And bila dah cukup umur, macam mana nak tahu cukup umur tu, anak dia akan jadi lebih gelap, and then anak dia akan lari. Kalau tak lari memang jadi makanan ibu lah. Jantan betina? Okey, jantan betina kalau tengok, tapi rasa mu kena cek gambar ataupun nanti kita boleh shoot. Nampak ada macam sikat tu. Okay. So kalau jantan sikat dia panjang, kalau betina sikat dia pendek. Lubang dia mana? Sinilah. Oh, dia tahu Bye. Nampak ular? Nampak depan muka. Okay guys, so ni nama dia Aplopeltora boa, untuk nama saintifik dia. Aplopeltora ni maknanya kepala tumpul. Nama orang putih dia blunt headed slug snake ataupun ular siput kepala tumpul. Kalau tak nak tu dia relax tu. Spesies ni kalau dia rasa terancam, kalau kita kacau dia akan bergulung macam ubat nyamuk. Macam ubat nyamuk. Macam Fumakila tu kan. Macam Fumakila sebiji. By the way ni saiz anak. Cerita sebab lepas kat mati tu. Saiz anak. By the way dia punya saiz dewasa pun tak besar, lebih kurang jari kelingking. Kenapa disebut ular siput? Sebabnya makanan dia adalah siput dengan lintah. Dia tak makan benda lain. Dan dia adalah spesies yang tak berbisa lah yang kita ada kat Malaysia. Yang lagi bagus untuk malam ni, spesies ni bukan spesies yang mudah kita jumpa sebenarnya. So untung lah siapa yang dapat tengok malam ni. Dipanggil ular siput sebab dia makan siput. Jadi siput ni dia bukan makan sekali dengan cengkerang tau. Cara dia makan unik. Dia makan hanya isi. Dia bukan sedut. Bukan Kalau yang tu pokpik makan. Dia gigit isi tu, kemudian dia tarik. So cara dia makan, main tanganmu. So ni cengkerang, kita bayangkan ni cengkerang dan sini ada kepala siput. So dia akan aim dekat kepala siput, dia gigit kepala saja. And then dia punya jaw dia tak macam rahang. Rahang dia tak macam ular lain, rahang dia boleh bergerak. So dia akan tarik isi siput tu masuk dalam badan dia, masuk dalam mulut telan. Macam ular lain just boleh bergerak macam tu je. Dia boleh kawal kiri kanan. Dia akan tarik masuk ke dalam. So spesies ni pun oviparous, dia bertelur dan tak banyak lah, lebih kurang 2 ke 3 biji je. Sebab dia spesies ular yang halus. Kita akan buat video pelepasan. Ini salah satulah ular siput. Ular siput ni dekat Malaysia ni kita ada berapa mak 7 ke 8 spesies ular siput. So kalau yang ni bagi saya dan bagi siapa-siapa yang cari ular, dia jumpa ular ni dikira rare lah. Satu ular yang rare. Bukan spesies biasa dia. Bukan spesies memang biasa. Dapat tengok malam ni, itu adalah untung rezeki. Okey, jom. So ni salah satu makanan ular-ular yang ada kat dalam hutan lah. So ni memang cicak hutan, kita takkan jumpa kat kawasan perumahan. Even rumah tu dekat dengan hutan pun. So nama orang putih dia marble bentot. Marble bentot. Dan cicak ni dia tak sama macam cicak rumah. Cicak rumah kita tahu kan, kaki dia macam ada selaput, betul. Kalau kita tengok ni, dia berkuku. Nak telur lah mak. Yes, nak bertelur. Ni telur ni, putih ni telur. Putih ni telur.
Ada 2 biji Nampak tu. kaki dia? Dia berkuku cakar. Dia tak macam cicak kat rumah tu. Betina lah. Sebab dah jalan. Sebab Bukan macam kau ada telur. Sebab dah jelas ada telur. Tapi kalau nak tahulah. Sebab apa kalau awak tengok kan macam Viper dia tak banyak pergerakan tau. Dia menunggu satu tempat kan. Contohnya dia menunggu tu dalam laluan haiwan. Salah satunya adalah cicak lah. Ni memang Kebanyakan- mostly memang ni lah makanan dia. Kebanyakan ular, sumber makanan dia sumber makanan dia antara katak dengan cicak aje. Yang makan mamalia ni lebih kepada reptil je sebenarnya. Ular besar. Kalau untuk ular-ular macam ular-ular tadi ular-ular yang kita jumpa yang awal-awal tadi, inilah sumber makanan utama dia. Guys, sini semua. Tadi kita tengok apa? Heteropteryx dilatata. Kita nak Okey, kita ada betina. Kenal kan rupa dia macam mana tadi kan? Okey, so kita tengok ni jantan dia. Tapi dia bukan saiz dewasa lah. Dia boleh besar lebih kurang 3 kali ganda daripada saiz ni. Dia punya nama pun sama lah. Takkan berubah kan. Tapi boleh tengok lah beza antara jantan dengan betina. Memang jauh beza. So boleh nampak rupa dia memang jauh beza. Ini dia memang tajam kan? Memang tajam. Badan dia berduri. kepala dia jahat. Duri dia bawah ni. Heteropteryx dilatata. Dia marah. Itu amaran. Dia boleh buat bunyi tau. Tapi Dia dia bunyi, tadi dia bunyi, dia gambaran kalau kata sini dia akan kapik. Oh, kapit tu. Nah, ini duri dia ni. Kan? Duri kat bawah ni. Oh, dapat. Okay geng. So ni salah satu lagi spesies cicak yang kita ada kat Malaysia. Pun boleh jumpa dekat Brunei. Sabah Sarawak sekali lah. So ni adalah Ceratodactylus consobrinus. Nama dia, bahasa orang putih dia Pitheus forest gecko. Kalau bahasa Melayu cicak Pitheus lah. Okay. So spesies ni masa dia kecil dia berwarna hitam dan ada line putih. Dan bila dia besar dia akan jadi cerah lagi. Dia dah nak macam warna coklat lah. Satu macam tadi saya tunjuk, yang macam tadi kecil kan. So yang ni besar kita boleh nampak. Mostly cicak-cicak hutan dia punya tangan dia bukan selaput, tapi dia cakar untuk mudah dia berpaut dekat pokok. So ni salah satu cicak yang besar lah yang kita ada kat Malaysia. Dia boleh pergi sampai lebih kurang 8 ke 9 kaki pula. 8 ke 9 inci. Kalau kaki tu bewak. So untuk kenal spesies ni mudah. Corak ni kita jumpa 10 jenis pun memang corak macam ni. Tak sama, hampir dia macam kuda belang. Cicak kat dunia ni kita ada satu je spesies yang berbisa. Dan kita tak dekat Asia, dia dekat luar negara sana. Oh, tajam kuku dia. Tajam. Oh, masuk dalam Siapa yang tangan-tangan lembut tak boleh sentuh. Semua cicak yang ada kat dunia boleh putus ekor, dan dia punya sebutan dia dalam bahasa saintifik dia autotomy. Autotomy ni makna dia mampu putuskan ekor dan mampu tumbuh semula. Oh, melekat lah benda tadi. Boleh pelihara kan ni? Ada setengah tempat memang bela lah. Kita ada jumpa satu spesies ular lagi. So ular ni kalau kita tengok waktu dia kecil agak keliru dia punya identify. Ni dia. Dia kalau kita tengok hampir sama dengan ular katam. Rasa baik bawa keluar, boleh jangan boleh tengok sekali. Okey. So kita akan keluarkan dulu lah. Okey, keluar kita sembang kat jalan. Sempit tempat dia sempit. Okey, jom. Jom. Okey geng, kita ada jumpa satu spesies ular lagi tapi kecil je. Tapi identify dia agak keliru sikit kalau kita tak tengok betul-betul kita agak keliru sikit. Ular apa ni geng? Cuba teka dulu. Kalau kita tengok memang sama dengan Malayan Creek. Ya, sekali tengok macam Malayan Creek Okey, ni sebenarnya dia adalah spesies ular sampah je. Ular sampah dusky. Okey, nama English dia dusky wolf snake. Nama saintifik dia Lycodon albofascus. Maximum size dia boleh pergi sampai sehingga 1 meter. So pada waktu kecil memang kita tengok macam anak ular Malayan Creek ataupun Bungarus candidus. Okay, bila dia besar dia akan hilang segala warna putih ni, dia akan hilang. So dia totally dia akan jadi warna kelabu kehitaman. Ini bahagian kepala dia warna putih. So dia ada banded daripada tengkuk sampai ke hujung ekor. Dan satu lagi, ini adalah ular sampah yang paling panjang sekali dan paling langsing. Apabila dia besar, dia boleh capai sehingga 1 meter. Untuk saiz dewasa dia, ketuk batang besi ni. Itu saiz dewasa dia. Ini saya dewasa. Kalau kita tengok Lycodon cappuccinus tu dia kecil je. Dia hanya sekitar 76 cm. So yang paling besar dan paling panjang yang ni lah. Ini masih lagi anak. Sebab sangat-sangat jelas lagi dia punya bahagian kepala dia dan juga badan dia. Satu kalau tengok shading tu. Tengok mata dah. Oh betul, dia nak shading mood. Patut dia tak ni.
Ular selalu kalau dia nak tukar kulit, dia memang agak lembek sikit abad. Dah agak lemah sikit. Lepas salin ni Lepas salin lalu dia aktif sikit. Okey. Mai. Ni rare bu. Ni rare juga ni. Mai. Malam ni jumpa satu lagi jom. Lah, Yang keenam. Okey, teka dulu. Ke nama? Teka dulu. Viper. Tahu dah Viper. Spesies. Jantan hebat. Borneo apa Ini ni? Semenanjung. Ini Semenanjung. Kapak tokong. Kita turunkan dia dulu untuk kita bagi identify. Okey tuan-tuan. So kita malam ni ulat kita sangat baik. Ini ular yang ke-6. Betina tuan-tuan dah tengok. Yang ni adalah Waggler Speed Viper ataupun ular kapak tokong, Tropidolaimus waggleri. So kalau di Borneo dia ada satu jenis yang sama dipanggil Tropidolaimus Subhanulatus ataupun Killet Pig Viper. Jadi antara dua spesies tu dia mempunyai persamaan. Dekat tangan saya ni adalah jantan yang dewasa, bukan sub-adult. Yang ni memang adult, memang besar. Cuma apa yang saya nak mentionkan dekat sini, kalau macam mana kita nak membezakan antara Tropidolaimus waggleri dengan Tropidolaimus subhanulatus yang jantan. So untuk waggleri, kita boleh tengok dekat sini, dia ada bintik putih dengan merah. Okey, putih dengan merah. Ini jantan Tropidolaimus waggleri. Kalau untuk subhanulatus, awak boleh jumpa body warna hijau macam ni juga. Dia punya bintik, dia hanya ada bintik putih sahaja. Itu untuk Tropidolaimus subhanulatus. Untuk maximum size bagi Waggler Speed Viper jantan iaitu kita 50 hingga 60 cm. Bagi yang betina antara 90 hingga 100 cm. Kita nak identify dia adalah spesies ular kapak, mesti kita tengok daripada bentuk kepala. Dia datanglah warna apa, biru ke, merah ke, hijau ke, pink ke. Yang penting kita tengok pada struktur body dia. Untuk spesies ular kapak mesti kita tengok triangle punya kepala. Badan dia pendek dan juga gemuk. Itu lagi mudahlah kita untuk identify. Cuma sekarang ni kita tak tahu dia spesies ular kapak apa, betul? Bila kita jumpa je ular macam ni, jangan kita totally kita letak dia adalah spesies whip snake ataupun ular pucuk. Sebab ramai yang tertukar. Dia bila dia tengok hijau je mesti dia cakap ular pucuk. So dekat situ kita nak compare dia, mesti tengok bentuk fizikal dia. Macam mana nak tahu ni Waggler ataupun Borneo Killet Pig Viper kalau kita jumpa kat Borneo? Merah putih. Jawapan dia simple. Spesies ni tak ada kat sana. Sebab Borneo dia ada Borneo Killet Pig Viper, sini ada Waggler Pig Viper. So tu paling mudah. So kalau pergi sana memang takkan jumpa dia. Brunei pertama. Brunei yang hanya ada Borneo Killet Pig Viper. Tak ada Waggler. Jawapan kau. Satu lagi untuk bahagian ni, selain daripada body dia, kita boleh tengok pada corak ada satu stripe dekat bahagian pipi dia. Dia ada stripe warna merah. Semua yang ada dekat sini, saya sarankan untuk spesies ular kapak jangan sesekali pegang kepala dia. Sebab potensi untuk awak kena taring Tinggi. sangat-sangat tinggi. Untuk saiz besar ni, kalau kita tengok taring dia lagi panjang daripada taring untuk king cobra yang saiz 12 kaki. Banyak orang tangkap ular pegang kepala kan. Yes. Yang ni bahaya pegang kepala. Sebab dia sanggup buka mulut dan tembus dia punya pihi bawah ni. Dia sanggup benamkan dia punya taring. Sebab tu saya tak sarankan apa-apa spesies ular kapak yang kita jumpa ataupun yang operasi, jangan sesekali kita nak handle kepala. So untuk ular kapak yang mana hidup di atas pokok, contohnya more kepada Waggler Speed Viper, just sekadar kalau awak jumpa atas pokok tadi awak ambil satu ranting, sangkut pada bahagian ekor dia dan pindahkan. Macam contoh yang kita buat tadi dekat atas pokok ataupun tu. boleh tahan dia punya badan dan carilah satu kayu, sentuh ekor dia. Dia akan bergerak naik atas. Okay. Bila kita nak tahu dia spesies ular kapak yang hidup atas pokok, kebanyakan ular kapak yang hidup di atas pokok ni adalah berwarna hijau. Kecuali untuk Shore Pig Viper ataupun Tribe Teletrop Purpurea maculatus, dia warna dia hitam ataupun coklat. Okay guys, alhamdulillah pada malam ni kita jumpa 6 spesies, 6 subjek ular. So ini adalah malam yang pertama kami berada di Kedah ni. So pada malam esok kita akan buat satu kali lagi Pak
Besok malam kita Ah, akan buat. besok malam satu kali lagi night herping. Kita target kita akan jumpa pelbagai spesies lah untuk kita buat proses pembelajaran. So itu saja untuk pada malam ni geng. Setelah hampir lebih kurang 5 jam perjalanan, kita jumpa di next video. Zas.